Seorang mukmin itu amat berhajat kepada ketenangan hati dan kestabilan jiwanya. Untuk itu, hendaklah beliau memperbanyakkan zikir kepada Allah agar sentiasa berhubung dengan Allah, bergantung kepadanya, sentiasa menghulurkan tangan mengharapkan pertolongan dan bantuan darinya, dan menginginkan keampunan dan kemaafannya sehingga Allah menyebut dan mengingatinya dalam kalangan para malaikatnya, serta meliputikannya dengan kelebihan dan rahmatnya. Lalu berjalan beliau di atas jalan hidayah dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepada kamu, dan malaikatnya pula berdoa bagi kamu untuk menebarkan kamu daripada gelap gelita, kufur dan maksiat kepada cahaya yang terang benderang iman dan taat. Dan adalah dia sentiasa melimpah-limpah rahmatnya kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 41-43. Di waktu pagi dan petang ialah ketika terbit matahari dan ketika ia condong ke arah barat, dan dimaksudkan di sini ialah setiap waktu. Okey. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua disebutkan oleh Nabi SAW daripada teks hadis kita selepas Nabi sebut at-tuhuru syatrul iman. Nabi sebut walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Okey, itu teks yang berikutnya ataupun matan hadis yang berikutnya berkenaan dengan ucapan subhanallah dan juga ucapan alhamdulillah yang kita ada sedikit bahas pada minggu lepas. Amalan yang perlu kita buat ataupun kerja rumah yang perlu kita buat selepas tamat perkongsian minggu lepas ialah kita memperbanyakkan zikrullah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang kita sama-sama kongsikan pada pertemuan yang lepas, dan moga-moga dapat kita amalkanlah walaupun sekali sepanjang minggu lepas ya. Ala kulli hal, disambung pula berkenaan dengan perbahasan tentang zikir itu boleh menenangkan hati. Jadi zikir ni tuan-tuan, apa maksud zikir? Zikir maksudnya ingat. Boleh juga dimaksudkan dengan sebut. Sebut dan juga ingat. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahawa zikir ni ada 3 lah jenis. Yang pertama zikir dengan lidah, yang keduanya zikir dengan hati, dan yang ketiganya zikir dengan anggota. Yang paling afdal ketiga-tiganya kita gunakan dalam satu masa yang sama. Jadi itu paling afdal lah. Tapi kalau kita tak mampu, kita pilih salah satu daripada mana yang boleh kita buat. Zikir dengan lidah maknanya kita sebut zikrullah, subhanallah sebagai contoh, alhamdulillah sebagai contoh. Itu saja. Tapi hati kita tak ada, kita punya anggota pun tidak gunakan untuk ni. Yang keduanya kita zikir dengan hati saja, mulut tak ada, anggota pun tidak. Yang ketiganya kita gunakan anggota saja. Dalam erti kata lain, kita melakukan amal soleh ataupun perbuatan kerja buat kita tu menjurus kepada kebaikan, itu juga dikira sebagai zikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya itu dikategorikan sebagai zikir. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati kita. Banyaklah zikir-zikir yang boleh kita amalkan. Yang paling afdal sudah pasti ialah dengan kita membaca Al-Quran. Sebab itu kalau orang yang dia sentiasa baca Al-Quran, hati dia akan tenang. Kita boleh bezakan kehidupan harian kita ketika mana kita baca Quran dan kehidupan harian kita kalau kita tak baca Quran. Dia punya rasa tu lain, dia punya aura tu lain. Aura itulah yang datang daripada zikrullah, menyebabkan kita lebih bersemangat, kita lebih tenang, kita lebih rasa ceria. Tapi kalau tidak berzikir kepada Allah, contohnya macam kita tidak baca Quran tadi,
kehidupan kita akan jadi tekanan sikit, dia akan adalah masalah-masalah yang datang. Itu biasa tuan-tuan, kerana itu adalah lumrah. Saat mana kita melakukan amal soleh, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita, Allah Ta'ala akan lapangkan dada kita, Allah Ta'ala akan memberikan ketenangan pada kita. Yang itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Begitu juga berkenaan dengan kita memperbanyakkan zikrullah, ialah dengan kita melaksanakan zikrullah itu pada pagi dan petang, siang dan malam, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, wasabbihuhu bukratan wa asila, udhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukratan itu kalau kita belajar bahasa Arab kan, itu berada dalam mana? Dalam kumpulan zaraf zaman, zaraf zaman. Itu maksudnya siang, ataupun kalau kita bahasa moden ni kita kata apa dia AM AM. Kalau asilan itu PM lah. Itu waktu selebih daripada AM tu lah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala pun sebut bukratan wa asila. Jadi kalau kita tak mampu untuk sentiasa, ialah kita ni manusia kan, mana mungkin kita sentiasa begitu. Ada waktunya terlalai dan sebagainya, tak ada masalah. Kita boleh gunakan kesempatan waktu kita ingat untuk kita kembali istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu standard kita sebagai manusia lah, tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi ni, kehidupan Nabi ni sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, kan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perbuatan Nabi tu maknanya perbuatan yang mendorong kepada mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu zikir. Sebab itu bila mana Nabi keluar daripada tandas, kalau kita keluar tandas kita baca doa kan, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesakitan daripada tubuhku dan juga telah melegakan aku, menyihatkan aku. Itu doa kita ketika mana kita keluar daripada tandas. Tapi ada satu doa yang Nabi SAW juga baca saat mana Nabi keluar daripada tandas, ialah Nabi sebut ghufranaka. Nabi sebut ghufranaka. Maknanya keampunanmu ya Allah. Kenapa disebutkan keampunanmu ya Allah? Sebahagian ulama ketika mana menghuraikan bacaan Nabi SAW ataupun sebutan ghufranaka oleh baginda SAW, menyatakan bahawa dikarenakan Nabi dalam tandas, mustahil untuk Nabi SAW berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi keluar daripada tandas, Nabi mengajarkan kita dengan kita menyebut ghufranak, keampunanmu ya Allah. Jadi dengan sebab itulah kita sebenarnya digalakkan dalam kehidupan kita untuk berzikir kepada Allah, sama ada dari sudut sebutan, ingatan kita maupun perbuatan kita. Perbuatan yang boleh memungkinkan kita berzikir kepada Allah ni banyaklah. Contoh macam kita punya kelas pengajian, perkongsian kita macam malam ni, dan juga waktu-waktu lain yang tuan-tuan buat, ataupun tindakan-tindakan kita dalam urusan dakwah, urusan menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, urusan kita membantu umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dalam ketakwaan dan jangan kamu bertolong bantu dalam permusuhan dan sebagainya, dan yang kejahatan dan sebagainya. Itu juga tanda kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam urusan kita melakukan amal baik, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu juga tanda kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam urusan kita menyuruh anak-anak kita supaya mendirikan solat, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, kan Allah Ta'ala kata, suruhlah ahli keluarga kamu mendirikan solat dan bersabarlah di atas urusan tersebut, urusan melaksanakan solat tu. Maka itu juga dikira sebagai berzikir kepada Allah Ta'ala. Pagi-pagi kita kejut pasangan kita untuk tunaikan solat subuh sebagai contoh, ataupun sebelumnya kita kejut pasangan kita untuk tunaikan solat tahajud walaupun singkat 2 rakaat, ataupun mungkin satu witir 1 rakaat saja. Itu juga adalah kerja buat yang menunjukkan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa juga perbuatan yang menjadikan ianya positif untuk akhirat kita, itu dikira sebagai kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tujuan zikir itu adalah untuk kita menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana mungkin orang berzikir semakin hari semakin jauh dengan Allah. Kan ada orang yang berzikir tapi lama kelamaan tak solat. Dia kata sebab apa? Sebab dah banyak zikir. Ini satu benda yang terbalik daripada sepatutnya.
Lepas tu dia kata, oh ini dah sampai maqam wali Allah ni, maka tak perlu lagi berzikir. Mana mungkin tuan-tuan. Bila orang itu banyak berzikir, sebenarnya lagi banyak taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang itu banyak mengingati Allah, maka makin dekat dia dengan Allah, makin tunduk dan makin ikut pada perintah yang Allah Taala telah tetapkan. Jadi kalau ada orang kata, oh dia ni dah berzikir banyak dah, maka tak perlu lagi dia mendirikan solat, tak perlu lagi dia baca Quran, tak perlu lagi dia puasa bulan Ramadan, tak payah dah pergi haji, tak payah dah dia kata, sebab dia dah banyak berzikir, dia dah sampai satu maqam. Dia guna istilah sampai satu maqam. Sebut maqam tu kita pun jadi takut dah. Maqam ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan, itu syaitan sebenarnya. Lalu dia pun bawa lah ayat Quran. Ini contoh. Ada orang bawa ayat Quran, dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhan engkau sehingga datang kepada engkau keyakinan. Dia kata yakin tu maksudnya yakin. Dia dah yakin lah pada Allah, maka tak perlu lagi solat, tak perlu lagi berzikir, tak perlu lagi baca Quran. Itu salah. Yakin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah sehingga datang kepada kamu kematian. Bila kita mati, semua benda yang telah kita ceritakan sebelum ini tentang alam barzah, tentang malaikat munkar nakir, yakin kita waktu kita mati nanti. Itu yang dimaksudkan dengan sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan, yakni kematian. Jadi tujuan besar untuk kita berzikir kepada Allah adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Lagi dekat diri kita kepada Allah, maka lagi banyaklah amal soleh yang kita buat, dan kita berdaya untuk melaksanakan ataupun menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Okey, silakan lagi Puan Sabah. Solat adalah cahaya. Solat adalah satu perintah fardu yang telah ditetapkan oleh Allah dan ianya merupakan rukun asas daripada rukun-rukun agama Islam. Solat adalah sebagaimana yang diperjelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya mutlak yang memandu orang yang mengerjakannya ke jalan kebaikan dan mencegahnya daripada melakukan maksiat dan memandunya ke jalan istiqamah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Maka solat adalah cahaya maknawi di mana dengan cahaya ini tersuluhlah jalan-jalan hidayah dan kebenaran sebagaimana cahaya menerangi jalan yang lurus dan sejahtera. Solat ini mendatangkan kehebatan dan kecemerlangan kepada orang Islam di dalam kehidupan dunia sebagaimana cahaya itu bersinar di wajahnya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Sedangkan cahaya iman dan amal soleh mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Surah At-Tahrim ayat 8. Yang demikian itu disebabkan sesiapa sahaja yang beristiqamah dengan mentaati perintah Allah dan berdiri di hadapannya dengan rasa takut dan rendah diri setiap hari sebanyak 5 kali, maka hal ehwalnya dalam kalangan manusia juga akan jadi lurus dan betul. Ianya dapat dibezakan dan dikenali dengan akhlak dan peribadinya, kewarakan dan ketakwaannya, dan Allah menjadikan cahaya itu pada mukanya sebagaimana dia menjadi cahaya itu di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh terdapat pada muka mereka daripada kesan sujud dan ibadah mereka yang ikhlas. Surah Al-Fath ayat 29. Telah dikeluarkan oleh At-Tabarani daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, hadis marfu', sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hafadhal 'abdu 'ala salatihi fa aqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat lahu hafizakallahu kama hafiztani wa sa'ida biha ila as-sama' wa laha nurun tantahi ila Allah 'azza wa jalla fatashfa'u li sahibiha." Apabila seorang hamba itu menjaga solatnya dengan menyempurnakan wuduk, rukuk, sujud dan bacaannya, maka solat akan berkata padanya, Allah memelihara kamu sebagaimana Allah telah memelihara akan daku. Lalu solat itu naik ke langit dan solat itu mempunyai cahaya hingga kepada Allah dan mensyafaati orang yang menjaganya. Okey.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, solat itu adalah cahaya. Kemudian dibacakan tadi berkenaan dengan ayat Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini banyak dibaca oleh kalangan kita, ataupun banyak di kalangan kita membaca ayat ini, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka itu ada tanda orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda yang dimaksudkan itu bukan tanda hitam di dahi. Kalau ada pun itu mungkin secara tidak sengaja. Itu secara tak sengaja. Tapi kalau yang sebaiknya seseorang itu dia sujud dengan cara yang betul, pasti tidak akan ada tanda. Sebab itu salafus soleh, mereka di kalangan para sahabat juga mereka berbahas tentang hal ini. Bahkan ada di kalangan mereka yang memarahi sahabat-sahabat mereka sekiranya melihat ada tanda hitam di dahi. Bahkan mereka akan mengatakan bahawa engkau telah salah ketika, istilah kita, ketika landing untuk sujud tu. Menyebabkan kita punya dahi tu dia akan bengkak. Jadi itu bukanlah tanda utama. Kalau ada tu mungkin secara tak sengaja lah. Secara tak sengaja. Tapi kalau diada-adakan, itu bukanlah yang dimaksudkan dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud, kesan sujud. Kerana yang dimaksudkan dengan ayat ini seperti mana yang disebutkan situ, ada juga kalau kita tengok daripada fatwa di kalangan para ulama, yang dimaksudkan dengan tanda yang ada di wajah itu ialah tanda nampak ketenangan pada wajah dia, nampak kekhusyukan pada wajah dia, nampak orang kata tawaduk, rendah diri pada wajah dia. Itulah tanda yang sebenar yang ada pada orang yang banyak mendirikan solat. Adapun tanda hitam pada dahi, itu kemungkinan secara tak sengaja dia akan ada lah. Kalau ialah benda yang selalu kita sentuh, pasti akan ada tanda dia kan. Dan tanda itu mungkin secara tidak sengaja. Cuma yang masalahnya kalau disengaja tekan sampai nak bagi tahu kata aku ni banyak sujud, itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Bahkan boleh membawa kepada riak dan boleh membatalkan. Riak itu boleh menghapuskan amal baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kalau kita melihat beberapa kalam salafus salih, mereka menyatakan bahawa man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak solat pada waktu malam, solat sunat yang kita maksudkan itu, maka akan eloklah wajahnya pada waktu siang. Saya ulang balik, barang siapa yang banyak menunaikan solat pada waktu malam, maka akan eloklah wajahnya pada waktu siang. Ini maknanya wajah kita akan nampak tenang, wajah kita akan, ataupun peribadi kita itu mudah didekati. Itu maksud dia. Orang akan jadi mudah nak dekat dengan kita, nak mesra dengan kita. Sebab apa? Kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada terkait dengan hadis yang mungkin kita pernah baca ataupun kita pernah kongsikan. Dalam hadis 40 ni tak ada lah. Tapi dari satu sudut, Nabi SAW pernah bersabda, apabila Allah Ta'ala suka kepada seorang hamba itu, Allah Ta'ala akan mengarahkan malaikat di langit untuk bagi tahu kepada makhluk di bumi bahawa, wahai makhluk di bumi, Allah suka kepada hamba tersebut, Fulan bin Fulan, maka sukalah kalian kepada dia. Jadi seluruh makhluk akan mudah mendekati kita. Kita ni akan rasa, kenapa orang semakin suka kat saya? Itu sebenarnya hasil daripada hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menjauhkan diri dengan Allah ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka saat itu Allah Ta'ala akan minta malaikat turun ke bumi dan bagi tahu kepada makhluk di bumi bahawa, wahai makhluk, sesungguhnya Allah Ta'ala murka kepada hamba tersebut, maka bencilah dia. So semua makhluk akan benci kita. So saat itu kita akan tengok orang sukar mendekati kita, orang tak nak mendampingi kita, orang tak nak bergaul dengan kita. Puncanya apa? Puncanya Allah Ta'ala dah benci pada kita. Kenapa Allah Ta'ala benci? Kerana kita melaksanakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kena jaga solat kita. Bila kita jaga solat kita, itu yang disebutkan tadi, simahum fi wujuhihim min athari sujud, bertepatan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, as-salatu nurun. Solat itu adalah cahaya. Okey, silakan Puan. Nur, cahaya solat berjemaah dan masjid.
Apabila seorang Muslim itu menjaga solatnya bersama-sama jamaah di masjid, maka ia memiliki cahaya atas cahaya. Dan jika solat itu didirikan di masjid, sempurnalah cahaya itu. Lantaran itu, beliau memperolehi kejayaan dan kemenangan serta mendahului masuk ke dalam syurga bersama-sama muqarrabin al-abrar, orang-orang yang hampir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shallas salawatil khamsa في جماعة جاز على الصراط كالبرق اللامع في أول زمرة من السابقين وجاء يوم القيامة كالقمر ليلة البدر." Barang siapa bersolat 5 waktu bersama-sama jamaah, maka ia akan melintasi titian sirat secepat kilat dalam kalangan kumpulan orang-orang yang mendahului di dalam melakukan kebajikan. Dan dia akan datang pada hari kiamat, cahayanya seperti bulan di malam bulan purnama, diriwayatkan oleh At-Tabarani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Basyirul mashina fil zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam gelap gelita ke masjid, untuknya cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Okey. Itu tak apa, jelaslah apa nama ni, kalau kita sembahyang di masjid itu lebih aula lah berbanding sembahyang di rumah. Cuma cuma kita biasa menghujarkan apa? Menghujarkan kita mazhab Syafi'i kan, sunat muakkad je. Dalam bab sembahyang kita pakai mazhab Syafi'i, sunat muakkad. Tapi dalam bab pakai seluar pendek dia pakai ni mazhab Maliki. Ini masalah kita. Tak betul ke tidak mazhab Maliki membenarkan pakai seluar pendek. Wallahu alam. Kan? Dia suka tempek-tempek macam tu kan. Okey, teruskanlah. Silakan. Penyejuk mata dan pelepas daripada kesempitan. Solat adalah tali penghubung di antara seorang hamba dengan Tuhannya dan munajat kepada penciptanya. Justru itu, solat merupakan penyejuk mata orang-orang yang bertakwa. Di dalam solat mereka akan memperolehi kerehatan, ketenangan dan keamanan. Setiap kali beliau dilanda kesempitan, dia akan bersegera bersolat. Tidak hairanlah lantaran mereka itu minum daripada sumber air penghulu Rasul. Maksudnya mereka mencontohi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan sekiranya ditimpa kesusahan dan kesempitan. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersegera bersolat. Penghulu Rasul yang telah bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis salah." Dijadikan solat itu sebagai penyejuk mataku, diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Penyejuk mata bermaksud apa yang menyebabkan jiwa menjadi tenang dan mata bersenang-senang dengannya. Seorang Rasul yang jika sesuatu urusan merunsingkannya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersabda, "Ya Bilal, aqimis salata wa arihna biha." Ya Bilal, dirikanlah solat dan rehatkanlah kami dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Okey. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi solat ni dia kata penghubung seseorang hamba dengan Tuhan. Itu medan kita untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sesama manusia ada masalah, kita WhatsApp ataupun kita telefon. Tapi dengan Allah Taala kita ada masalah, kita solat. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan tadi, Nabi bila ada masalah, Nabi kata kepada Bilal, arihna biha. Wahai Bilal, tenangkan kami, rehatkan kami dengannya, yakni dengan solat. Bila ada masalah, solat. Tuan-tuan, pelik kita ada masalah, kita pergi mana tuan-tuan? Kita mengadu, ialah masa kita manusia kan. Tapi Nabi SAW bila ada masalah, Nabi tunaikan solat. Dan solat itu menjadi tempat yang paling utama untuk Nabi melepaskan segala masalah dia. Lepas tu dalam Al-Quran, tuan-tuan juga selalu baca ayat ni, wasta'inu bis sabri was salah. Dan mintalah bantuan oleh kamu semua dengan sabar dan juga solat. Jadi dua benda ni adalah kunci untuk kita meleraikan masalah yang kita hadapi. Yang pertama dengan sabar, yang keduanya dengan solat. Kami masa dekat Yaman dulu, masa zaman belajar dulu, kalau ada masalah yang menimpa universiti yang kami belajar tu, Universiti Al-Iman tu, guru kami Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala, dia sering kali suruh kami puasa lah. Dia kata kita ni ada masalah, dia ceritalah, kadang lepas maghrib dia akan bagi tazkirah,
Kemudian dia akan cerita apa masalah yang dihadapi oleh universiti. Lalu dia kata, esok saya minta anda semua berpuasa. Lalu dia bacalah ayat tu, wasta'inu bis sabri was salah. Banyakkan solat dan juga banyakkan bersabar. Sabar yang difahami oleh sebagian ulama ialah dengan kita berpuasa. So kalau kita ada masalah, kita banyakkan puasa sunat, kemudian kita dirikan solat. Solat yang dimasukkan itu solat sunat lah. Solat fardu tu dah mestilah. Ini solat sunat. Jadi kita buat benda tu, wasta'inu bis sabri was salah. Okey. Bolehlah satu lagi, silakan. As-sadaqah. Sedekah adalah burhan, dalil yang terang dan nyata. Al-burhan adalah pancaran cahaya yang terkeluar daripada matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal mu'mini takhruju min jasadihi laha burhanun ka burhanis syams." Sesungguhnya roh seorang mukmin itu keluar daripada jasadnya. Rohnya itu mempunyai pancaran cahaya seperti mana pancaran cahaya matahari. Justru itu dinamakan hujah yang qat'i itu sebagai al-burhan disebabkan dalilnya yang terang dan nyata menunjuk kepada barang yang ditunjukinya. Begitu juga sedekah adalah burhan bagi kesahihan iman dan kebaikan jiwa. Maka sedekah itu merupakan alamat atau tanda kewujudan iman dan rasa keimanan itu. Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Man 'abadallaha wahdah wa annahu la ilaha illallah wa adda zakata malihi tayyibatan biha nafsuh rafidatan 'alaiha fi kulli 'am. 3 perkara yang barang siapa melakukannya maka ia merasakan rasa keimanan. Siapa yang menyembah Allah yang Maha Esa dan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, menunaikan zakat hartanya yang disukai olehnya dan yang telah ditetapkan kadar ke atasnya pada setiap tahun. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Ar-Raf adalah pertolongan dan bantuan. Adapun sebab demikian, justru harta itu amat disukai oleh jiwa dan menjadikannya bakhil dengan harta itu. Apabila ia bermurah hati mengeluarkan semata-mata kerana Allah, maka dia menjadi petunjuk kepada kesahihan imannya dan tasdiqnya terhadap janji dan ancaman Allah. Baik. Sedekah. Sedekah ni tuan-tuan tahulah. Sedekah ni kita sebut sedekah. Kalau benar, dalam bahasa Arab sebut as-sidqu. As-sidqu maksudnya benar. As-sadaqatu maksudnya sedekah. Jadi orang yang benar iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bersedekah. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, as-sadaqatu burhanun. Ini teks yang seterusnya lah. Selepas Nabi sebut was-salatu nurun, solat itu cahaya, Nabi sebut was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak keluarkan duit, bermakna kita tak yakin bahawa Allah Ta'ala itu maha pemberi rezeki. Ada orang yang keluarkan duit. Kenapa dia sanggup keluarkan duit dia? Kerana dia yakin Allah Ta'ala akan balas. Kan, ma naqasa malun min sadaqah, kata Nabi SAW, harta itu tidak akan berkurang dengan kita bersedekah. Dan sedekah itu tanda benarnya, jujurnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang tabung lalu depan kita kan. Kita nak ubur RM1, padahal RM1 je pun. Kita nak ubur RM1, kita tengok Allah, sekejap lagi nak beli gula-gula. Bila masa kita makan gula-gula tuan-tuan? Nak beli lollipop lah apa. Tak pernah beli pun. Tapi bila tabung lalu, terus teringat nak beli lollipop. Ini contoh bisikan-bisikan yang datang pada kita. Terus kita kata duit tak cukup. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bahawa sedekah yang paling afdal ialah dalam keadaan wa anta sahihun syahihun. Tengok tuan-tuan, sedekah yang paling afdal ialah ketika mana kamu dalam keadaan sihat dan juga kamu dalam keadaan kedekut. Ini dua sedekah yang paling afdal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Jadi sedekah paling afdal waktu kita sihat dan juga waktu kita kedekut. Masalah kita bila kita sakit baru nak sedekah, betul tak? Bila kita orang kata apa, konon-konon masa tu kita dah ada mood kita tu mood kita pemurah, kita pun sedekah. Walhal sedekah yang paling afdal ialah pada dua keadaan yang disebutkan tadi. Baik tuan-tuan, di kesempatan yang ada ni, sebab saya tengok pada huraian hadis kita ni tidak disebutkan beberapa fadilat sedekah, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan sempat, tuan-tuan catat. Yang tuan-tuan tak sempat, tuan-tuan dengar je lah.
Okey, ada dekat sini beberapa kelebihan yang saya nak petik tentang kelebihan sedekah tu. Ada disusuli dengan hadis Nabi. Ada yang saya sempat baca hadis Nabi, saya baca, ada yang tak sempat, saya tak baca. Kerana fadilat yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni semuanya adalah fadilat yang ada dalilnya daripada hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran. Yang pertama, kelebihan sedekah ialah as-sadaqatu tudfi'u ghadabillah, ataupun tudfi'u ghadaballah. Sedekah itu akan memadam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, sesungguhnya sedekah dalam keadaan orang tak tahu itu akan memadamkan kemurkaan Tuhan Tabaraka wa ta'ala. Itu hadis Nabi SAW. Itu kelebihan pertama. Yang keduanya, sedekah itu akan menghapuskan dosa dan juga kesalahan kita. So kalau kita ada terbuatlah, kita ni bukan kata sengaja, kadang-kadang terbuat dosa, maka bila kita bersedekah itu akan menghapuskan dosa kita. Berdasarkan kepada hadis Nabi, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu akan memadam kejahatan ataupun kesalahan seperti mana air memadam api. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-sadaqatu taqiyyum minan nar. Sedekah itu akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, fattaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan sebiji daripada buah tamar. Okey. Yang keempat, al-mutasaddiqu fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang yang bersedekah, dia akan mendapat payung sedekah, payung sedekah. So sedekahnya itu nanti akan jadi payung dia pada hari kiamat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kullu mri'in fi zilli sadaqatih. Setiap seseorang itu dia akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, hatta yaqdiya bainan nas, ataupun hatta yuqda bainan nas, sehingga seluruh manusia sudah pun habis dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa panjangnya waktu kita di padang mahsyar, lama sangat. Satu hari dianggap seperti 1000 bulan kan. Jadi hari yang lama, orang yang ramai, panas yang terik, tiba-tiba sedekah yang kita berikan ketika mana kat dunia ni tak seberapa, dia akan menjadi payung kita sampai seluruh manusia sudah pun selesai dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang keberapa tu? Yang keempat. Yang kelima, as-sadaqatu tudawil amrad al-jasadiyah. Sedekah itu boleh merawat penyakit pada badan kita. So kalau kita sakit, nak hilangkan penyakit, sedekah. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit-penyakit kamu dengan kamu bersedekah. Ini ada cerita dia dalam kitab Talbisu Iblis, yang diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, menyatakan, ataupun Ibn Jauzi, saya tak ingat pengarang dia, sama ada Ibn Qayyim Al-Jauzi ataupun Ibn Jauzi, kitab Talbisu Iblis, dia menyatakan ada seorang tu, dia sakit di peha dia lama. Kan, peha dia sakit, dia tak sebutlah apa sakit dia. Lalu dia tanya macam mana nak rawat ni. Maka dinasihatkan kepada dia untuk bersedekah. Lalu dia ambil sebahagian daripada duit yang dia ada, dia upah seorang kontraktor untuk gali telaga depan rumah dia. Lalu digali telaga, sebab zaman dulu siapa ada telaga ni kira kaya lah tuan-tuan. Dia gali telaga, kemudian air yang keluar daripada, yang percik daripada telaga tu digunakan oleh orang kampung. Tak semena-mena penyakit yang menimpa peha dia tu lega. Walaupun sebelum tu sangat teruk lah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala, menolak bencana. Ini ada hadis Nabi SAW, tapi hadisnya panjang, saya tak kongsikan lah. Yang ke berapa tu? Yang ke 2, 4, 6, 7. Yang ketujuh, as-sadaqatu tuaddi ilal birri. Sedekah itu akan membawa kepada kebaikan. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai darjat kebaikan sehinggalah kamu memberikan ataupun menginfakkan apa yang kamu cintai. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, as-sadaqatu taj'alul malak yad'u li sahibiha kulla yawmin. Sedekah itu akan menjadikan para malaikat ataupun malaikat mendoakan kepada
orang yang bersedekah setiap hari. Malaikat akan doa pada kita setiap hari. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana tuan-tuan pun biasa dengar hadis ni ya. Nabi SAW kata, tidak ada hari yang seseorang itu dia berpagi-pagi, lalu malaikat sebenarnya dua malaikat akan bersama dengan dia. Dua malaikat akan bersama dengan dia. Seorang malaikat ataupun malaikat yang pertama akan berdoa, ya Allah, engkau berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah. Seorang lagi malaikat akan berdoa, ya Allah, engkau musnahkanlah harta orang yang tidak bersedekah. Dua malaikat tu. Seorang malaikat doa kebaikan, seorang lagi malaikat doa kejahatan. Lalu kita nak pilih yang mana? Kalau kita bersedekah, maka malaikat akan doa, ya Allah, engkau berikanlah ganti kepada dia. Jadi doa malaikat dengan doa kita, mana yang makbul tuan-tuan? Mestilah doa malaikat kan. Sebab kita ni tidak selalu beribadat. Malaikat memang kehidupan dia sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ada banyak lagi tuan-tuan. Nanti kalau sempat minggu depan kita sama-sama kongsi ya di antara kelebihan sedekah yang lain. Sebab ada lagi poin tentang sedekah dekat bawah tu, insya-Allah kita akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Okey, saya bukalah kalau ada ruang perkongsian dan sebagainya, persilakan. Puan Reni, kaifa haluki? Tak dengar, mic tak buka. Sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tapi terlalu banyak kerja. Saya amalkan bunga cengkeh tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasa dia, tapi saya tak minum, tak makan gitulah. Saya campur dengan air lah. Sekali tu kunyah. Itu yang payah lah. Sekali kena kunyah. Pasal dia baik untuk kita punya berisi. Oh gitu. Kunyah je Terima lah, kasih. satu cukup. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan ni Puan Reni dia pandai rawatan tradisional. Subhanallah. Sekarang dah makin banyaklah kerja saya nak kena buat herbal, dan banyak juga orang yang buat ruqyah ni semua. Jadi saya cuma mana yang saya tahu. Baru juga ni satu tu baru semalam tengah kita buatkan perawatan tu, dia nilai. Nilai tu bahaya. Saya pun risau tu. Subhanallah. InsyaAllah. Tapi alhamdulillah lah, itu memang dia singgah. Saya pun tak tahu. Ini tuan-tuan dan puan-puan ini orang Singapura yang pandai buat rawatan tradisional. Sebab tu Puan Reni pernah pesan kat saya, Puan Reni kata orang-orang Malaysia rugi kalau tak gunakan sumber alam yang ada untuk membuat rawatan. Betul, saya cari dalam hutan Pahang. Saya ingat saya masuk. Jangan saya. Tapi insyaAllah kita akan ke Malaysia untuk ke universiti yang ada perawatan Melayu. Dan saya pun akan berjumpa profesor di sana lah. Nanti kalau datang sini kita turun sana. Datang sini WhatsApp lah. WhatsApp. Mesti. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini tengah rindu ni, pasal pasport dah mati, tengah tunggu pasport. InsyaAllah. Kita kan tunggu sebulan lebih baru dapat. Kita ramai sahabat-sahabat bahasa Arab di Selangor ni. Umi Ji ada. Pasal saya yang hari Selasa saya tak ikut. Saya cuma ikut dengan YouTube je. Masya Allah. Pasal saya ada kelas, saya masih sekolah lagi, kena ambil sekolah ni. Tengah buat sekolah. Belum lagi exam sekarang. Okey, tak apa. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi rindu. InsyaAllah. Tengok gambar yang waktu di Selangor tu, tengok kawasan dia. InsyaAllah. Seronok. 20 tahun yang lalu tu. InsyaAllah. Okey tuan-tuan, yang lain ada soalan ke? Ada tak yang lain? Kalau tak ada tak apa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Puan Sabah. Ada Ustaz, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak kongsi. Sama-sama. Umi Ji ada? Ya, saya baca yang lama. Yang nama tertera kat sini. Ada? Ada Umi pernah terdengar lah Ustaz daripada ceramah Ustaz juga. Katanya bila nak solat, khusyuk solat tu adalah kepada Tok Mak Ninah dan dengan Tok Mak Ninahnya, dan satu lagi mengambil air semayang. Tapi dia tekankan pada Tok Mak Ninah lah. Kalau Ustaz boleh hurai sedikit lah yang tu. Okey, sebab tu dalam agama kita ni paling penting sekali adalah kita tenang dalam solat. Sebab tu Nabi SAW melarang kita kalau kita terlambat untuk kita berlari kejar rakaat tu. Kalau terlepas lah.
supaya kita dapat step yang baik dalam solat kita. Step yang baik itu akan membantu kita untuk kita kekal khusyuk dalam solat. Itu salah satu faktor lah. Faktor yang lain selain daripada kita tamakninah dalam solat, kita ikut tamakninah ni ikut step dia lah kan. Satu, pelan-pelan. Tamakninah ni kalau kita ni macam lebih kurang kembalikan tulang kepada tempatnya, kembalikan anggota pada tempat dia. Kita sami Allahu liman hamidah, kita tenang sekejap, itu maksud tamakninah. Dan faktor yang boleh membantu untuk kita khusyuk juga ialah dengan kita melihat di tempat sujud, melihat ke tempat sujud, minta maaf. Mata kita memandang ke tempat sujud. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga antara faktor untuk membantu kita khusyuk dalam solat ialah kita memahami apa yang kita baca. Jadi tuan-tuan-tuan lah, majoriti dalam ni tuan-tuan belajar bahasa Arab, sedikit sebanyak membantu kita untuk faham apa yang kita baca. Kalau kita tak faham, kita mungkin boleh membayangkan perkataan yang kita baca, tetapi kita tak tahu apa benda yang kita bacakan. Tapi kalau kita faham dan kita tahu apa yang kita minta, syair itu dia akan bantu khusyuk kita. Khusyuk ni maksudnya apa tuan-tuan? Khusyuk ni maksudnya fokus. Lebih mudah, khusyuk ni maksudnya fokus. Kalau tuan-tuan bisa tengok, saya bagi contoh, selalu saya bagi contoh Lee Chong Wei tuan-tuan. Lee Chong Wei, pernah kenal Lee Chong Wei? Lee Chong Wei yang badminton kan. Tuan-tuan kalau tengok dia main, kalau dia lawan dengan pemain-pemain badminton lain, dia menang dengan mudah. Sebab apa? Sebab dia fokus. Bahasa Arab kata khusyuk lah. Tapi kalau dia lawan dengan musuh ketat dia iaitu Lindan, dia akan mudah kalah. Dan banyak rekod dia lawan dengan Lindan, dia kalah. Puncanya apa? Puncanya mengikut analisis yang dibuat lah, yang kita baca lah, analisa yang dibuat ialah dia hilang fokus bila lawan dengan Lindan. Dan Lindan ni dia pandai psikologi. Bila dia main, kadang-kadang dia buat lambat, ambil bola, kadang-kadang dia buat ikat tadi kasut, kadang-kadang dia minta izin dekat pengadil untuk, ataupun dekat pengadil lah kita kata kan, untuk lap peluh dia. Semua tu melambatkan rentak permainan dan menghilangkan fokus lawan. Dan Chong Wei mudah terpengaruh dengan taktik tu dan akhirnya dia hilang fokus. Dan banyak kali kadang-kadang Chong Wei leading dalam perlawanan dan akhirnya dia kalah. Kenapa? Kerana hilang fokus. Begitu juga dalam solat kita. Sebab tu Nabi larang kita, makruh lah kita kata, untuk kita tengok ke kanan, ke kiri, ke atas dan sebagainya. Dan makruh juga kita solat, kita pakai baju yang ada tulisan ataupun gambar, kerana akan menghilangkan fokus orang yang berada di belakang kita. Lebih-lebih pula kalau kita pakai baju yang ada tulisan menu makanan. Kena pula ada nasi putih, sambal belacan, gulai kepala ikan. Tuan-tuan rasa agak orang belakang kita meleleh liak-liak tuan. Memang meleleh lah. Kena pula sebut sambal belacan, ada pula ikan perkasam. Macam mana Umi Ji ikan perkasam? Ikan perkasam tu kira hilang terus, meleleh terus. Daripada baca Fatihah terus baca Qul huwallahu ahad. Jadi maka dengan sebab itu jangan hilangkan fokus kita dan jangan hilangkan fokus orang lain. Dan antara faktor juga untuk kita khusyuk ataupun fokus dalam solat, Nabi minta kita kena datang ke masjid dalam keadaan berwangi-wangian. Wangi-wangian tu dia adalah faktor untuk menjadikan orang sebelah kita tenang dan kita juga tenang. Sebab tu disunatkan kita memakai pakaian yang elok. Dalam Al-Quran Tuhan sebut khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kamu ambillah segala perhiasan kamu ketika mana kamu mendirikan solat. Inda kulli masjid tu bukan kata masjid saja, tempat sujud. Masjid tu maksudnya tempat sujud. Ketika mana nak solat, kita pakai pakaian yang elok, berwangi-wangian supaya dapat kita fokus ataupun kekal fokus dalam solat. Itu hasil daripada kita fokus dalam solat, maka keluarlah tadi ayat Quran yang dibacakan oleh Puan Sabah tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hasil daripada solat yang khusyuk, solat itu akan mencegah kita daripada melakukan kemungkaran dan juga kejahatan. Wallahu a'lam. Boleh kono Umi Ji? Okey, jelas Ustaz. Okey, Jazakallah Ustaz. wa iyyakum. Okey tuan-tuan, saya kira cukup setakat ni. Kalau ada apa-apa, kita WhatsApp lah dalam grup hadis kita tu lah. Siapa yang tak masuk grup lagi boleh PM saya, Ustaz saya nak masuk grup, nanti kita masukkan grup tu insya-Allah. Okey, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Sebelum tu saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, terlajak kata dan sebagainya. Tersemangat pula malam ni sampai pukul 9 tuan-tuan. Okey, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.